Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ahlan bikum. Selamat datang dan juga terima kasih kepada Maulana yang sudi bersama juga untuk perkongsian ilmu bersama sahabat pendengar IKIM FM. Alhamdulillah. Dan tadi topik kita tentang hari kiamat ni Maulana. Bicara tentang hari kiamat, hari yang selalu orang lupa tapi memang akan ada. Pasti berlaku. Pasti berlaku. Kita lepas pandang di kerana kelalaian dan kealpaan, mungkin Maulana ada perkongsian untuk bagaimana kisah hari kiamat itu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Wa qila ya Rasulullah mata taqumu as-sa'ah qala famadha a'adatta laha. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan DJ yang saya hormati dan seterusnya sidang pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita sedang berada di satu hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil Sayyidul Ayyam wa Afdalul Ayyam. Bahkan hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hari yang lebih mulia di sisi Allah, lebih daripada hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maka inilah hari yang sepatutnya pada hari ini dua perasaan perlu wujud dalam hati kita semua. Yang pertama, perasaan gembira kerana sesungguhnya hari Jumaat merupakan hari raya bagi kita semua, bagi umat Islam. Dan kita menyambut kedatangan hari ini dengan pelbagai amalan-amalan soleh yang kita laksanakan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, pada hari Jumaat juga kita ada satu perkara yang penting, iktibar yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pada hari Jumaat, yang mana perkara ini sebagaimana Tuan DJ beritahu tadi, bahawasanya ramai di kalangan kita yang terlepas pandang dan juga lalai terhadap tentang berlakunya hari kiamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat pasti akan datang. Tetapi hikmah mengapa Allah sembunyikan hari kiamat, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, sengaja aku menyembunyikan tarikh bilakah berlakunya hari kiamat supaya aku dapat membalas, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang baik dengan sebaik-baik balasan dan kepada orang yang jahat dengan seburuk-buruk balasan berdasarkan amalan yang mereka telah laksanakan. Walaupun begitu, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara ini walaupun manusia lalai tentangnya, tetapi kita yakin sebagaimana sabda Rasulullah, pada setiap hari ketika mana datangnya hari kiamat, datangnya hari Jumaat, maka sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, baik matahari, bulan, bintang, binatang-binatang, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya merasakan kegerunan dan ketakutan dengan kedatangan hari kiamat, kerana sesungguhnya di sisi Allah kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Dan sebagaimana yang tercatat di dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Qurtubi rahimahullah taala, kiamat juga akan berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang, kita tak tahu pada bil-bil masa saja. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat sebagai salah satu daripada perkara yang orang Islam semua wajib beriman. Salah satu daripada rukun iman yang kelima, iaitu setiap orang beriman wajib untuk kita mempercayai kedatangan hari kiamat, yang mana bagi orang yang bijaksana kita tidak perlu mencari bilakah berlakunya hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji untuk menyembunyikan bilakah berlaku hari kiamat, yang mana ilmu tentang berlakunya hari kiamat ini sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk daripada ilmu ghaib yang tak diberitahu kepada sesiapa pun. Kerana di dalam surah Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, di sisi Allah
ada 5 perkara yang mana Allah SWT rahsiakan daripada pengetahuan sekalian hamba dia, iaitu di sisi Allah ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya, iaitu innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah, di sisi Allah ada ilmu tentang berlaku hari kiamat, wa yunazzilul ghaith, dan ilmu tentang bila nak turun hujan, di mana nak turun hujan, berapa banyak hujan yang nak turun, wa ya'lamu ma fil arham, Allah juga mengetahui nasib untung baik dan untung jahat yang akan diberikan kepada bayi yang terdapat dalam rahim satu orang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada sesiapa pun di kalangan hamba yang mengetahui apakah kerja yang akan dilakukan pada keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tiada siapa pun di kalangan makhluk yang berjauh ini yang mengetahui di bumi manakah mereka akan meninggal dunia. Jadi kerana itulah bagi satu orang yang bijak, dia tidak perlu mencari hari kiamat, tetapi apakah persediaan yang patut kita buat untuk menghadapi hari tersebut. Itulah yang paling penting ketika mana satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata taqumu sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Famadza a'adatta laha?" Apakah persiapan yang kamu lakukan? Maka dijawab oleh para sahabat tadi, "Saya tidak mempersiapkan solat yang banyak, amalan yang banyak, tetapi dalam hati saya ada cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah dan Rasul." Maka dengan itulah, perkara itulah sebenarnya persiapan yang patut kita laksanakan, iaitu bagaimana sebelum kita bertemu dengan hari kiamat dapat datang dalam hati kita rasa rindu dan kasih kepada Allah dan Rasul, ya, sebagaimana yang telah diberikan, telah dinyatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Subhanallah. Terima kasih Maulana atas mukadimah tadi dengan gambaran bayangan itu, kita rasa sangat kerdil kita sebenarnya. Bayangkan, sudahkah kita menjadi orang yang bijaksana sedangkan bila Maulana sebut para sahabat yang sangat akrab dan rapat dengan Rasulullah pun risaukan tentang amalan mereka dan meletakkan cinta pada Allah dan Rasul itu yang sebagai katanya kira jaminan untuk berusaha mendapatkan syurga. Apatah lagi kita yang jauh zamannya dan jauh mungkin cinta kita kadang-kadang lupa, kadang ingat dengan baginda Rasulullah dan juga pada Allah. Itu persiapan. Apa persiapan kita? Jadi terima kasih Maulana atas mukadimah tadi. Kiamat kecil ni bila-bila masa saja akan berlaku. Hari kiamat tu memang akan berlaku, tapi kiamat kecil juga sangat dekat dengan kita, Maulana. Dan mungkin bagi anda yang rakan-rakan pendengar ada sebarang persoalan, pertanyaan ataupun nak minta pencerahan, boleh hubungi kami talian 0362051500, Facebook ikim.fm, ataupun SMS. Twitter Radio IKIM FM dan SMS kami 39111. Mungkin Maulana nak tambah tadi baru mukadimahnya, gambaran. Mungkin gambaran bagaimana keadaan saat berlakunya hari kiamat tu Maulana. Masya-Allah. Jadi hari kiamat ini adalah merupakan hari yang ditakuti oleh sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk para malaikat. Jadi memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan hari kiamat di dalam Al-Quran sebagai An-Naba'ul Azim, satu cerita yang besar, peristiwa yang besar. Hari kiamat juga digambarkan di dalam Al-Quran dengan Yaumul Faza'il Akbar, satu surprise, big surprise sebenarnya, satu kejutan yang sangat besar. Itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada manusia mengucapkan Allah Allah di atas muka bumi. Dan di dalam satu sepotong hadis yang lain riwayat Abdullah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, tidak akan berlaku kiamat melainkan ke atas makhluk yang paling jahat. Jadi menjelang hari kiamat yang mana kita semua sedia maklum, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, aku diutuskan menjadi rasul dengan dekatnya datang hari kiamat sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu hampirnya kita dengan kiamat. Walaupun begitu, kiamat akan datang ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia sedang sibuk menjalankan aktiviti harian mereka. Ada sebahagian orang sedang sibuk memperbaiki kolam untuk bagi minum pada untanya. Ada sebahagian di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, di kalangan manusia sedang sibuk berbisnes, yang pembeli belum sempat menyerahkan duitnya kepada penjual dan penjual belum sempat menyerahkan barangnya kepada pembeli. Maka di celah-celah itulah berlakunya kiamat, yang mana kiamat ini akan ditandai dengan 2 kali tiupan sangkakala, yang sebagaimana kita sedia maklum, satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, mengapa kami tidak pernah lihat baginda dalam keadaan ceria dan seronok. Maka di saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagaimana aku dapat merasakan kenikmatan hidup di dalam dunia ini sedangkan malaikat yang meniup sangkakala sedang meletakkan sangkakala di mulutnya. Maka ketika mana hari kiamat berlaku, Allah SWT akan perintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup 2 kali sangkakala. Tiupan yang pertama dipanggil nafkhatul faza',
tiupan yang akan mengejutkan sekalian manusia. Di saat itu manusia akan mendengar satu suara yang mereka tak pernah dengar sebelum ini. Dan dengan datangnya suara tersebut, orang yang pertama yang sedang memperbaiki kolam periginya akan terus terkulai kepalanya bila mana mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Sedangkan manusia yang lain bertanya-tanya antara satu sama lain, wa qala al-insanu ma laha, apa yang sedang berlaku di saat ini? Kerana sungguhnya suara ini kami tak pernah dengar, menyebabkan sekalian manusia keluar daripada rumah masing-masing dan berkumpul di tengah padang, dan mereka itu telah mengatakan pada hari tersebut manusia bertanya, ainal mafar, di manakah tempat untuk kita melarikan diri? Dan ternyata memang tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tiupan sangkakala semakin dikencangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam surah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma tarawunha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari kiamat berlaku kalian akan melihat ibu yang sedang menyusukan anaknya akan terlupa anak yang sedang dikandung, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan ibu yang sedang mengandungkan anaknya pun akan terlupa anak dalam kandungan. Anak gugur, dia tak sedar. Kalau dia terpijak, anak dia pun dalam keadaan dia tidak menyadari akan keadaan itu. Wa taranna sasukara, dan kamu dapati manusia pada hari itu, wahai Muhammad, dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid, sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi kerana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka meraung menjerit, tak tahu nak pergi ke mana. Dan akhirnya tiupan semakin dikencangkan sehingga di saat itu tercabutlah pokok-pokok daripada akarnya. Waktu itu langit terbelah, bulan bintang berguguran. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa takunul jibalu kal'ahnil manfush, maka gunung-gunung akan berterbangan di udara sebagaimana kapas yang berterbangan. Di saat itu manusia berada di dalam keadaan terawang-awang di antara hidup dan mati. Maka di saat itu tiupan tadi difinalkan, diakhiri dengan tiupan yang dipanggil nafkhatus sa'q, sebagaimana firman Allah, wa nufkha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dengan tiupan tadi seluruh makhluk di langit, para malaikat dan semua manusia-manusia di bumi. Bahkan alim ulama mengatakan mereka yang sedang berada di alam barzakh pun, walaupun pada saat ini mereka belum mati, yang beriman sedang menikmati nikmat daripada taman-taman syurga, dan yang kufur kepada Allah sedang menanggung siksa dan azab, tetapi mereka belum mati. Mereka hanya akan merasai kematian setelah mana tiupan yang terakhir berakhir. Maka di saat itu, Masya Allah, mereka yang berada di alam kubur, di alam barzakh pun akan meninggal dunia pada hari tersebut. Melainkan yang tinggal malaikat-malaikat muqarrabin. Di saat itu Allah bertanya kepada malaikat Israel alaihissalam, siapakah di kalangan malaikat yang masih hidup, yang belum mati dengan tiupan ini? Maka dijawab oleh malaikat Israel alaihissalam, yang masih tersisa adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat pemikul arash. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kamu tariklah nyawa Jibril alaihissalam, cabutlah nyawa Mikail, cabutlah nyawa Israfil alaihissalam, cabutlah nyawa pemikul arash Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terakhir sekali adalah nyawa Israel alaihissalam sendiri yang dicabutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah melihat keadaan alam dunia telah manusia telah mati dan dunia telah hancur berkecai. Di saat itu jadi padang jarak, padang terkukur. Di saat itulah dalam Al-Quran Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapakah yang paling berkuasa pada hari ini? Kerajaan milik siapa yang paling berkuasa pada hari ini? Maka di saat itu tidak ada jawapan yang diberikan oleh makhluk yang bernama manusia, kerana semuanya sudah hilang nyawanya. Maka di saat itu Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahil qahar, kerajaan yang paling berkuasa pada hari ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka hadirin dan rahmati Allah, setelah itulah barulah bermula kehidupan barzakhiyah, yang mana Nabi SAW menyatakan setelah kiamat berlaku, maka manusia akan berada di alam barzakh selama 40,000 tahun. Mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah genap 40,000 tahun, sebagaimana yang disebut dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan untuk bangkitkan kita di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tamutuna kama tanamun wa la tub'atsuna kama tastayqizun. Sebagaimana apabila tiba waktu mengantuk, waktu tidur, sekalian manusia akan tertidur, maka begitulah kita semua bila tiba waktu kita mati, kita pasti akan merasai kematian, dan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagaimana pada setiap pagi kita bangun daripada tidur. Sebab itulah dalam tidur dan bangun dalam hidup kita sebenarnya ada satu peringatan daripada Allah. Ya Allah, satu mesej yang sangat besar daripada Allah. Allah berikan kepada sekalian manusia, iaitu ingatlah terhadap hari kebangkitan. Sebagaimana kamu bangkit
pada setiap pagi kamu bangun daripada tidur dalam keadaan penat, dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak bermaya, maka dalam keadaan itulah nanti dibangkitkan manusia di padang mahsyar, yang bagaimana kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Allah ingin membangkitkan manusia, Allah turunkan hujan ke atas muka bumi ini selama 40 tahun hujan diturunkan sehingga akhirnya seluruh dunia ini dipenuhi dengan air banjir, maka yang mencecah paras 12 hasta banjir tersebut. Maka apabila tibalah waktu Allah SWT ingin bangkitkan manusia, di saat itu sebagaimana Allah firmankan kepada bumi dan langit pada peristiwa banjir Nabi Nuh AS, maka Allah ingin surutkan air, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa aqli'i wa ghidal ma', maka akhirnya dengan firman Allah Ta'ala, maka akhirnya hujan pun berhenti, air pun surut, maka di saat itulah muka bumi ini akan merekah dengan rekahan yang begitu banyak. Di celah-celah rekahan itulah Allah SWT cantumkan balik tubuh badan manusia yang telah hancur berkecai, telah menjadi zarah-zarah, telah menjadi debu-debu. Di saat itu dicantumkan kembali menjadi tubuh badan manusia sebagaimana sedia kala. Maka di saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bu'itsal insanu ala ma mata alaih, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mana mereka dimatikan. Kalau manusia dimatikan dalam keadaan bersujud, insya-Allah taala dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tubuh badannya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua menjadi golongan tersebut. Wal iazubillah, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah, kerana dalam keadaan itu juga kita dibangkitkan. Dan Allah bertanya kepada kita dalam Al-Quran, ayahsabu an lan najma'a 'izamah, adakah manusia menyangka kami tak mampu untuk mencantumkan kembali tubuh badan mereka yang telah berserakan, yang telah hancur berkecai menjadi debu. Tetapi Allah nyatakan, bala qadirina ala an nusawwiya badanah, bahkan kami mampu untuk mencantumkan kembali cop jari di tangan mereka sama sebagaimana sewaktu mereka berada di dunia dahulu. Cuma nanti kita di padang mahsyar dibangkitkan tanpa berpakaian. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam, sekarang kamu ambil ini roh manusia yang sedang Allah tempatkan di dalam satu ruangan yang khusus. Maka Allah SWT perintahkan supaya roh tersebut dimasukkan ke dalam tanduk lembu yang menjadi sangkakala bagi malaikat Israfil alaihissalam. Maka mulalah Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala buat kali yang kedua. Maka tiupan yang kedua ini dipanggil nafkhatul ba'thi wan nusyur, tiupan kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar. Maka di saat itu roh manusia akan berterbangan di udara sebagaimana lebah-lebah berterbangan dengan dengungnya, dan akhirnya mereka akan pergi mencari tubuh badan mereka yang terbujur kaku. Di saat itu roh akan masuk melalui hidung, dan akhirnya manusia akan bangun daripada mati mereka, daripada kematian yang begitu panjang dalam keadaan menggosok-gosokkan mata. Mereka mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Yasin, Allah SWT rakamkan perkataan mereka, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka sungguh siapakah yang telah mengejutkan kami daripada tidur yang panjang, lena yang panjang. Maka di saat itulah malaikat akan mengiklankan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maka inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman, dan benarlah apa yang para rasul beritahu kepada kita, hanya sekali tiupan saja. Maka di saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innakum satatuna yaumal qiyamah, kalian akan datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, hufatan dalam keadaan berkaki ayam, uratan dalam keadaan telanjang, musyatan dalam keadaan berjalan kaki, dan juga ghurlan dalam keadaan kepala masih botak, ghair makhtun dalam keadaan belum lagi berkhatan di saat itu. Dan Nabi SAW menggambarkan dalam sepotong hadis, terdapat 3 kelompok di padang mahsyar nanti akan berjalan menuju ke medan mahsyar, yang mana Masya Allah hari ini kita selaku manusia selalu kita lupa. Kita merasakan kiamat itu ataupun padang mahsyar bagi kita terletak begitu jauh daripada mata kita. Mungkin kita sangka di planet yang lain, mungkin syurga neraka itu di planet yang lain. Tetapi pada hakikatnya alam arwah juga letaknya di alam dunia ini, alam barzakh juga letaknya di dalam dunia ini, medan mahsyar kita pun letak di dunia ini, dan telaga Kausar pun letaknya di dalam dunia ini. Dan sesungguhnya neraka pun, yang mana di hari kiamat nanti seluruh kawasan lautan-lautan ini akan ditukar oleh Allah menjadi neraka bagi manusia untuk membakar manusia. Maka begitulah juga telaga Kausar. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebelum baginda wafat, aku sedang berdiri di atas mimbarku, di atas telagaku. Berarti telaga Kausar ini letaknya di mimbar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan tempat perhimpunan kita semua, pentas yang akan menghisap manusia, letaknya di negeri Syam, di Syria sana.
maka kita semua akan diperintahkan oleh malaikat, dihalau untuk bergerak ke sana, menuju ke sana. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat bergerak dengan begitu mudah, sedangkan dalam Al-Quran Allah nyatakan wal taffatis saqu bisaq, maka akan bertembung di kiri kanan kita akan terdapat betis-betis manusia, ya. Di kiri kanan kita akan terdapat betis-betis manusia. Hari ini kita nak berjalan dalam keadaan jam, masya-Allah, pun kadang-kadang kita penat menunggu 3 jam 4 jam, tetapi perjalanan menuju ke medan mahsyar dengan betis-betis manusia di kiri dan kanan kita, macam manakah perjalanan tersebut yang patut kita fikirkan, masya-Allah. Jadi kerana itu hadirin dan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadis, akan terdapat yuhsyarun nas yaumal qiyamati thalathatu asnaf, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti 3 golongan. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sinfan musyatan, satu golongan menuju ke medan mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Wa sinfan rukbanan, dan satu golongan lagi mereka akan bertemu dengan Allah di medan mahsyar dalam keadaan menaiki kenderaan. Dan sebahagian daripada kenderaan orang beriman adalah unta, yang mana Allah SWT perbuat daripada emas, dan unta ini Allah jadikan kenderaan untuk para anbiya, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wa sinfan ala wujuhim, dan satu golongan akan berjalan dengan muka-muka mereka. Hadis ini hadis hasan daripada riwayat Imam Tirmizi, hadis yang ke-3142 di dalam kitab Imam Tirmizi rahimahullah taala. Jadi di saat itulah manusia akan bergerak menuju ke medan mahsyar, dan di saat itu setelah sampai di sana manusia menunggu hampir 1000 tahun. Bilakah Allah SWT ingin memulakan perhitungan? Ternyata dalam tempoh itu, masya Allah, kita dapat bayangkan, kerana sungguhnya kita semua akan berada di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Begitu lama sekali. Kita sangka di dunia 60 tahun dah lama hidup, tetapi sebenarnya perjalanan yang akan datang di dalam kubur 40,000 tahun dan 50,000 tahun di padang mahsyar. Di saat itu orang-orang beriman, masya Allah, tidak ada makanan untuk mereka, melainkan roti-roti yang Allah keluarkan daripada muka bumi ini akan menjadi santapan bagi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beriman pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka, tiada makanan, tiada minuman selama beribu-ribu tahun lamanya, masya-Allah. Maka di saat itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akhirnya Tuhan kamu dan para malaikat muncul menzahirkan tajalli Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersaf-saf. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dengan kemunculan Allah Subhanahu wa taala seluruh permukaan bumi ini telah disinari dengan nur, cahaya daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Waji'a bin nabiyina wasyuhada, didatangkan para nabi dan para syuhada. Maka di saat itulah manusia sedang menunggu bila Allah SWT nak mulakan perhitungan. Tetapi sebelum perhitungan bermula, Allah Subhanahu wa taala firman, waji'a yauma idzin bi jahannam, bawa dulu neraka jahanam ke sini untuk supaya menggerunkan manusia yang akan menghadapi perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bawa neraka jahanam ini, Allah perintahkan malaikat untuk cangkukkan 70,000 utas tali belati di kiri kanan, di sekeliling neraka jahanam, nak menggambarkan begitu besarnya neraka ini. Dan setiap utas tali tadi akan ditarik oleh 70,000 para malaikat untuk setiap utas tali. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dalam keadaan terpinga-pinga. Akhirnya sebagaimana hadis yang masyhur kita dengar, manusia telah mula merayu dan menangis di hadapan Nabi Adam AS. Wahai Adam, kamulah moyang kami yang paling kami cintai, dan kami yakin di sisi Allah moyanglah orang paling mulia yang dapat membantu kami pada hari ini. Maka akhirnya Nabi Adam AS menjawab, lastu laha, saya tidak layak untuk bertemu dengan Allah, menghadap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kamu fa'alaikum Abi Ibrahim fa innahu khalilullah, maka kamu carilah Nabi Ibrahim kerana dia sungguhnya orang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai pada Nabi Ibrahim pun merasakan dia pun banyak buat silap, banyak buat dosa, kerana sesungguhnya di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang kembali bertemu dengan Allah membawa amalan 70 orang nabi-nabi pun, dia akan merasakan dia tidak akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun merasakan dia tak layak untuk bertemu dengan Allah, untuk memulakan perhitungan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada manusia, fa'alaikum bi Musa fa innahu kalimullah, kamu carilah Nabi Allah Musa AS, dia boleh berbicara secara langsung dengan Allah secara direct. Maka bila bertemu dengan Nabi Musa pun teringat kesilapan dia, pernah menampak satu orang Kibti
dan ternyata dengan tanpa disengajakan orang Kipti tersebut telah meninggal dunia. Maka akhirnya Masya Allah Nabi Musa mengatakan, kamu carilah Nabi Isa AS fa innahu ruhullahi wa kalimatuh. Nabi Isa AS adalah ruh Allah dan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pun bila tiba di depan Nabi Isa pun tak sanggup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya manusia berkumpul di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, engkaulah harapan terakhir bagi kami semua, dan seandainya engkau juga menolak permohonan kami, harapan kami, sebagaimana nabi-nabi yang lain telah menolak, maka hancur dan kecewalah kami dan putus asalah kami pada hari ini. Maka di saat itu Nabi dalam keadaan tertunduk, mendongakkan kepala dia, mengatakan, memberikan harapan di depan sekalian manusia, ana laha, hanya saya saja di kalangan manusia ini yang layak untuk melakukan kerja ini, untuk mengambil tanggungjawab dan amanah ini. Maka di saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam membawa harapan seluruh manusia di seluruh alam, menaiki anak tangga demi anak tangga daripada pentas mahsyar. Akhirnya Nabi SAW tiba di Maqam Mahmud. Nabi bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Nabi telah mula memuji Allah dengan pujian yang tak pernah Allah ajar kepada Nabi sebelum ini. Dan dalam keadaan itulah Nabi SAW telah mula menangis, mengalirkan air matanya, memohon supaya Allah segerakan penghisaban dan supaya Allah SWT ringankan bebanan untuk umat dia. Maka akhirnya di saat itulah Allah Subhanahu wa taala merasa kasihan belas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sekarang juga kamu angkatlah kepala kamu wahai kekasihku, wasal ta'tah, mohon apa saja permohonan daripada aku pada hari ini, permohonan kamu akan aku terima, wasfa' tu syafa', mohonlah syafaat kepada sesiapa pun di kalangan umat kamu, nescaya masya-Allah syafaat kamu akan diterima oleh aku pada hari ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah apa perkataan yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengangkat kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ummati, umat aku ya Allah, aku risau tentang keadaan mereka, aku kasihan belas kepada mereka. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada para sahabat, nahnu sabiqunal awwalun, kitalah golongan yang nahnu sabiqunal akhirun, kitalah orang paling akhir, paling lewat datang ke dunia, tetapi kitalah umat paling awal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu berita gembira untuk kita, tetapi satu juga perkara yang menakutkan kita. Kalau kita berjaya masuk syurga, kitalah orang paling awal masuk syurga. Tetapi kalau kita tak berjaya masuk syurga, kitalah umat yang paling awal juga untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah mulakan perhitungan untuk manusia, yang mana kita sedia maklum sebelum Allah hisap manusia, Allah hisap binatang-binatang. Mana-mana binatang di dunia yang pernah menzalimi kawan-kawan mereka, maka di akhirat nanti akan diambil tindakan balas. Setelah itu mereka akan dijadikan debu. Maka melihat keadaan itu, orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya seandainya aku jadi debu, tak jadi manusia pun baik. Macam mana jadi binatang ini? Masya Allah, mereka tidak ada perhitungan. Tetapi sedangkan manusia di saat itu, api neraka yang sedang mengaum, dan sedang mereka rasa bahang neraka Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kepanasan matahari yang Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan 99 kali ganda daripada kepanasan matahari di dunia ini. Maka akhirnya hadirin dan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mula-mula sekali akan memanggil di kalangan manusia ini 3 golongan yang selalu kita dengar. Yang pertama, alim ulama yang banyak menjalankan dakwah, memberikan pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari akhirat yang menjadi penilaian Allah bukan pengorbanan kita, tetapi keikhlasan dalam hati kita. Dan ikhlas inilah rahsia Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah SWT nyatakan ketika mana ulama-ulama, para pendakwah, para asatizah mengaku di hadapan Allah, kami buat banyak pengorbanan untuk agama dan semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu buat semua perkara ini supaya manusia puji kamu, supaya kamu orang panggil kamu alim ulama, tuan syekh, tuan maulana dan sebagainya. Maka akhirnya Masya Allah, Allah SWT mengatakan, wahai malaikat, sembamkan muka si fulan ini dan campak dia ke dalam neraka Allah. Bila orang awam tengok orang yang paling tinggi kedudukan dalam agama pun dah tak selamat, di waktu itu Masya Allah mereka bayangkan macam mana keadaan kami nanti, Masya Allah. Maka di saat itu Allah juga panggil orang mati syahid yang telah korbankan nyawa dia untuk agama, tetapi yang Allah Ta'ala telik bukan pengorbanannya, tetapi penilaian Allah, keikhlasan dalam hati manusia. Sejauh mana keikhlasan mereka, ternyata nyawa mereka korbankan untuk Allah, tetapi Allah juga katakan, kadzabta, kamu juga bohong, kamu berperan supaya orang panggil kamu pemberani. Maka wahai malaikat,
sembamkan muka dia ke tanah dan terus lemparkan dia ke dalam api neraka Allah. Maka di saat itulah juga golongan yang ketiga, iaitu orang yang paling banyak menjalankan derma. Tidak ada jalan pendermaan orang minta daripada saya, melainkan saya akan sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan saya buat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Maka di saat itu Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu buat semua ini supaya manusia panggil kamu satu orang dermawan, dan kamu dah dapat semua perkara yang kamu inginkan dalam dunia. Maka insya-Allah, wahai malaikatku, sembamkan muka dia ke bumi dan lemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itulah barulah Allah mulakan perhitungan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengambil masa 500 tahun pengorbanan, perhitungan penghisaban untuk umat Rasulullah, 40 tahun untuk orang-orang miskin, dan selebihnya 460 tahun akan diberikan perhitungan untuk orang yang berharta. Tidak salah kita berharta, tetapi bagaimana harta yang kita gunakan adalah di jalan, adakah di jalan Allah ataupun sebaliknya. Maka di saat itulah hadirin rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan dipanggil satu orang demi satu orang di kalangan manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu, tiada seorang pun di kalangan manusia melainkan wajib akan bertemu berbicara secara langsung dengan Allah, bersoal jawab dengan Allah. Laisa bainahuma turjuman, di antara mereka dengan Allah tidak ada sebarang penterjemah, tidak ada peguam bela. Maka di waktu itu manusia yang selalu di dunia ni, mereka dapat melepaskan diri mereka melalui peguam, tetapi di hari kiamat mereka cari siapa boleh tolong mereka. Fayanzuru ila yaminihi fala yanzuru illa maqaddam, maka dia mula pandang ke sebelah kanan, kot-kot ada kawan boleh tolong. Ternyata rupanya hanya amal soleh yang dilakukan dengan penuh kelemahan dalam dunia ini, dengan penuh kesilapan dan kekurangan. Dan kita tengok pula sebelah kiri, ternyata di sana Masya Allah ada dosa-dosa yang menimbun tinggi. Dan fayanzuru tilqa wajhi, ketika mana dia memandang di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sebalik mahkamah itu letaknya neraka Allah di hadapan dia luas terbentang. Maka di saat itulah baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kamu takutlah kepada api neraka Allah walaupun dengan bersedekahkan sebelah biji kurma. Yang mana di sebaliknya ada satu kisah, satu orang bekas hamba kepada Rasulullah SAW, satu orang hamba perempuan yang telah lama berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata pada satu hari Allah SWT memerintahkan melalui Jibril AS, wahai Muhammad, kamu merdekakanlah hamba ini, bebaskan dia, kerana sesungguhnya dia adalah merupakan ahli neraka di dalam takdir Allah SWT. Maka hadirin yang rahmati Allah SWT sekalian, tetapi sebelum dia meninggalkan Rasulullah, kerana dia telah berkhidmat dengan begitu cemerlang sekali, Rasulullah SAW telah bekalkan dia dengan satu karung buah kurma, yang mana Masya Allah buah kurma tersebut dimakan satu persatu dalam keadaan menangis. Dia sedih kerana terpaksa berpisah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya buah tamar yang tak akhir dimakan di saat itu, tiba-tiba datang melintas satu orang miskin, wahai si fulanah, tolonglah beri kepada aku makan buah kurma tersebut kerana aku dah terlalu lapar. Maka sebelah biji kurma tadi tak dimakan, bahkan diberikan kepada satu orang fakir miskin tersebut. Maka akhirnya Masya Allah, bila diberikan buah tamar tadi, Allah perintahkan melalui Jibril AS, panggil semula perempuan tersebut untuk datang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, kerana sungguhnya Allah SWT telah mengubah keputusannya dari keputusannya untuk wanita tersebut, iaitu daripada menjadi ahli neraka berubah menjadi ahli syurga berkat sebelah biji kurma yang disedekahkan di jalan Allah SWT. Itulah penafsiran daripada hadis ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, berkat sebelah biji kurma yang disedekahkan. Akhirnya Masya Allah, wanita tersebut telah diselamatkan oleh Allah SWT daripada api neraka Allah SWT. Itulah gambaran awal daripada keadaan manusia di padang mahsyar, yang mana kita tak dapat nak ceritakan sepenuhnya kerana memandangkan kita masih ada lagi slot selepas ini. Maka kerana itu insya-Allah kita berhenti dulu sampai di sini. Insya-Allah saya serahkan kepada Tuan DJ. Terima kasih Terima kasih Maulana atas perkongsian cerita seperti kami pun sebenarnya apa yang kita dengarkan daripada Maulana sebentar tadi, kita cuba bayangkan kalau kita sendiri berada dalam perjalanan apa yang Maulana kisahkan dari awal haranya sungguh terperinci sampailah sampai ke hujung. Pilihan jalan sama ada ke syurga, ke kanan dengan amalan-amalan soleh, ataupun ke kiri neraka dengan dosa-dosa yang bertimpa-timpa yang kita tanggung selama ini. Sedikit muhasabah yang cukup bermakna untuk kita semua pagi ni. Kita buat muhasabah sedikit banyak tu Pian. Okay? Untuk pagi ni. Betul lah, bila nak ceritakan memang banyak cerita sebenarnya, panjang cerita menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu sendiri Maulana. Dan ada sahabat kita juga yang bertanya bila dengarkan kisah yang Maulana kisahkan sebentar tadi, kita akan terkesan dan insaf dengan apa yang digambarkan tentang gambaran hari kiamat. Puan Nuraini kawan tanya,
macam mana kita nak bagi rasa istiqomah dengan rasa-rasa dan keinsafan dengan hari kiamat ni, Maulana? Jadi kepada puan yang bertanya, terima kasih. Jadi sebab perkara ini bukan hanya berlaku kepada kita saja, tetapi bahkan berlaku juga kepada para sahabat Nabi Ridwanullah Ajma'in. Mereka selalu duduk dalam majlis Nabi sehingga terbayang gambaran syurga dan neraka, gambaran mahsyar, gambaran sirat, yang mana hari ini kita telah diperdayakan sehingga kadang-kadang kita merasakan hari itu jauh daripada pandangan mata kita, tetapi hari tersebut sangat-sangat dekat dan pasti akan berlaku dalam hidup kita. Tetapi kerana kita manusia selalu lalai dan lupa. Jadi dan perkara ini bukan hanya berlaku kepada kita saja, tetapi para sahabat Nabi di saat mereka sedang duduk dalam majlis Rasulullah, mereka merasakan betapa benarnya apa yang mereka dengar, dan mereka membayangkan seolah-olah mereka sedang berada dalam keadaan tersebut. Tetapi bila mana mereka balik bertemu dengan anak dan isteri, balik sibuk dengan pekerjaan, Masya Allah, mereka akan mula melupakan perkara tersebut. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu keluar daripada rumah mengiklankan nafkah Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Akhirnya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di pertengahan jalan. Masya Allah, tak mungkin Sayyidina Hanzalah merupakan satu orang munafik, kerana dia adalah merupakan satu orang sahabat Nabi yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tetapi kata Hanzalah menceritakan, tadi di saat kita sedang berada di depan Rasulullah SAW, Masya Allah, terbayang gambaran syurga dan neraka di depan kita. Tetapi di saat kita kembali kepada suasana kita yang asal, kita telah mula melupakannya. Maka perkara ini disampaikan kepada Rasulullah. Ternyata baginda SAW memberikan jawapan, jarang-jarang sekali berlaku kepada orang yang mana dapat berkekalan dalam keadaan itu, istiqamah dalam keadaan sebagaimana yang kita ceritakan gambarannya. Tetapi kalau seandainya ada orang yang dapat sifat itu, kata Rasulullah, nescaya para malaikat akan duduk di kiri dan kanan jalan untuk bersalam menghormati orang tersebut. Kerana tidak ramai manusia di kalangan manusia yang dapat. Tetapi walaupun begitu, kita selaku manusia, kita selalu kena mencari. Kita gabungkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis iman, dan kita selalu menjadikan Al-Quran dan juga hadis sebagai bacaan kita yang kita renung, kerana di dalamnya lah terdapat gambaran-gambaran yang selama ini mungkin kita tak dengar. Banyak sekali dalam hadis, bahkan apa yang saya ceritakan tak sampai 10% pun daripada gambaran yang sebenar yang Rasulullah SAW ceritakan di dalam bab-bab tentang hari kiamat. Jadi kerana itu lagi dan lagi kita kena mendengar, kita latih diri kita, bergabungkan diri kita dalam majlis ilmu, dan kita selalu mengingati kematian, selalu kita bermuhasabah diri kita, dan kita selalu bertafakur, membayangkan seandainya saya berada dalam keadaan itu nanti, apakah bentuk jawapan yang saya akan berikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di saat itu jawapan beserta dengan bukti yang kukuh Allah SWT berikan kepada manusia. Kerana sungguhnya nanti di hari kiamat, ketika mana kita didatangkan di depan Allah, maka di saat itu akan dikalungkan di leher kita 99 buku catatan amalan. Yang mana buku catatan tersebut kalau dibuka, dalam hadis menyebut akan tertutup di antara timur dan barat. Begitu besar sekali buku tersebut, yang mana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Iqra' kitabak, sekarang sampailah masa untuk kamu baca buku kamu sendiri, bukan laporan orang lain. Laporan tentang sejarah hidup kamu, yang mana tidak ada sikit pun keraguan di dalamnya. Maka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, hari ini cukuplah diri kamu sendiri sebagai saksi. Sebelum habis baca lagi, orang tadi dah boleh buat keputusan, saya ni selamat ataupun tidak pada hari ini, ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itulah hari ini kita sama-samalah kena selalu menginsafi diri kita, mengingatkan diri kita, di samping kita menggabungkan diri kita dalam majlis-majlis iman yang akan mengingatkan kita kepada akhirat. InsyaAllah. Dan tadi Maulana juga sebutkan tadi di awal tadi tentang dua sangkala tadi kan. Maknanya sebelum sampai dua sangkala, sahabat kita juga Amalia Arus kata, adakah akan berlakunya macam gempa bumi ke, tsunami ke, tanda-tanda. Tapi rasanya kalau tanda-tanda tu mungkin lagi panjang masa yang kita perlukan, Maulana. Apakah kita raikan panggilan di talian? Anda boleh hubungi kami dan tanyakan soalan pada Tuan Maulana 0362051500 di talian saat ini dengan soalannya. Silakan. Sudah lama nanti. Boleh terus mencuba hubungi kami. Mungkin boleh Maulana boleh gambarkan bagaimana dengan tanda-tanda, tanda kecil, tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat ini. Bagaimana kita harus percaya dan betul-betul takut dengan sekiranya dengan tanda-tanda, bermula dari tanda-tanda lagi. Sebenarnya untuk memahami kiamat ni kita tak akan dapat tahu tarikhnya, tetapi kerana hikmah Allah Subhanahu Wa Taala
Allah memberikan kepada kita sign, tanda-tanda untuk kita mengenali. Dan ternyata tanda-tanda yang diberitahu oleh Nabi SAW, sama ada tanda kecil ataupun tanda besar, sedang zahir di depan mata kita. Cuma bagi mereka yang ada basirah, yang Allah SWT buka mata hati mereka, mereka akan nampak, ya, di hadapan mereka, mata mereka, sebagaimana hadis Jibril AS datang menemui Rasulullah SAW, bertanya, akhbirni anis sa'ah, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Maka baginda SAW telah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, orang yang ditanya bukanlah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka di saat itu, akhbirni an imaratiha, beritahu kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Masya Allah, di saat itu dijawab oleh baginda SAW, antalidal amatu rabbataha, satu orang ibu akan melahirkan majikannya sendiri, iaitu anak akan menjadikan ibu sebagai hamba dia untuk berkhidmat kepada dia. Wa antaral hufat al-urat al-alata, satu hari nanti kamu akan lihat orang yang dulunya miskin, berkaki ayam, bertelanjangan, tetapi mereka ni yatatawaluna fil bunyan, mampu membina rumah-rumah yang tinggi, rumah-rumah yang besar, binaan-binaan pencakar langit. Hari ni kita silap, kita sangka bila dunia dah moden, dah maju, setiap hari ada bangunan-bangunan baru naik, kita sangka ini tanda kemajuan dunia. Tetapi pada hakikatnya ini adalah tanda kiamat, tanda kehancuran dunia itu sendiri, bukanlah tanda kemajuan dunia. Dan itu tanda-tanda yang Nabi SAW beritahu. Dan itu tanda-tanda kecil, daripada tanda kiamat. Tetapi ada tanda-tanda besar yang mana kita sedia maklum, Nabi SAW telah menggambarkan kepada kita bahawa tanda-tanda besar ni ibarat sebagai sebuah tasbih, sebuah sebuah rantai mutiara. Maka apabila terputus rantai ini, maka akan berderet-deret, akan terkeluarlah manik-manik tersebut berderai di atas lantai, akibat daripada putusnya rantai tersebut. Maka itulah ibaratnya tanda-tanda besar yang hari ini kita semua menanti kedatangan tanda-tanda besar yang mungkin ditandai dengan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Tetapi bila keluarnya tanda yang pertama, maka tanda-tanda yang berikut itu akan berlaku dalam sekelip mata. Dalam begitu hampir sekali. Dan sebagaimana kita tahu bahawa tanda-tanda besar itu banyak, dan antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakhruju ad-dajjal fi ummati, maka Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat aku, fayamkuthu arba'in, dia akan berada di tengah-tengah umat aku selama 40, yang mana perawi sendiri terlupa ataupun tidak faham sama ada 40 hari ataupun 4 bulan atau 40 bulan ataupun 40 tahun. Maka setelah itu dia akan mula menyesatkan manusia. Itu tanda-tanda di antara yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dan salah satu daripadanya akan lahir juga Nabi Allah Isa AS, akan turun, yang mana muka Nabi Isa AS ka'annahu Urwah bin Mas'ud, sebagaimana muka satu orang sahabat Rasulullah namanya Urwah bin Mas'ud. Dia akan mencari Dajjal dan akan membunuhnya. Kemudian setelah itu manusia akan duduk di dunia selama 7 tahun, tanpa sebarang susah payah. Kehidupan manusia, Masya Allah, dimewahkan oleh Allah SWT. Maka sehingga akhirnya Allah SWT telah menghantar angin sejuk daripada sebelah Syam. Maka sehingga akhirnya tidak ada satu orang pun di kalangan orang beriman, Masya Allah, akan yang hidup di dunia ini, melainkan angin tersebut akan mencabut nyawa mereka. Maka setelah itu, Masya Allah, yang tinggal dalam dunia ini hanyalah orang yang jahat saja. Maka di atas mereka itulah Allah SWT akan qiyamatkan dunia ini, Masya Allah. Dan memang sebagaimana ditanya oleh pendengar kita daripada Facebook tadi, Masya Allah, iaitu sebahagian daripada tanda-tanda kiamat akan banyak berlaku pembunuhan di atas muka bumi ini, sehingga pembunuh pun tak tahu saya bunuh kerana apa, dan orang yang dibunuh pun tak tahu kenapa saya mati dibunuh. Dan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat juga, iaitu akan banyak berlaku gempa bumi, banyak berlaku gerhana bulan, gerhana matahari. Itu petanda bahawasanya alam dunia ini pun, Masya Allah, dah menuju kepada saat kehancurannya. Yang kemana kita hidup di akhir zaman ini pun, kita dapat merasakan di akhir-akhir ini perjalanan cuaca pun tidak berlaku sebagaimana sebelumnya. Dulu ikut musim, hujan ada musim, panas pun ada musim. Kalau panas pun tidak keterlaluan, kalau hujan pun tidak keterlaluan. Tetapi inilah tanda bahawasanya dunia telah menghampiri ke zaman kehancuran, yang mana orang yang bijak, dia tidak akan berusaha untuk membina kehidupan yang akan hancur, tetapi dia akan memikirkan macam mana untuk membangun kediaman-kediaman yang mewah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Fikir jauh sampai ke sana, sepatutnya itulah kita. Kita yakin ramai sahabat-sahabat yang cuba untuk menembusi talian untuk bertanyakan soalan pada Maulana, tapi kita minta maaf banyak-banyak sebab kita tidak berkesempatan untuk meraihkan soalan apapun. Kita berbaki waktu yang sedikit ini, mungkin Maulana ada sedikit pesanan dan nasihat sebagai khulasah sedikit untuk kami
kami pada pagi ini. Sebelum kita dengarkan ulangan pada hari Ahad jam 7 pagi nanti. Silakan Maulana sedikit. InsyaAllah. Sebagai khulasah kesimpulan daripada apa yang kita nak bincangkan sebentar tadi, maksud daripada kita mendengar cerita tentang hari kiamat adalah supaya kita sendiri sentiasa membuat persediaan sebagaimana para sahabat Nabi SAW sentiasa sibuk dengan persediaan alim ulama. Mereka tidak pernah menghabiskan masa mereka dengan waktu yang kosong, dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sebenarnya baginda SAW telah beritahu dalam sebuah hadis, la yatahassara ahlul jannah, ahli syurga tak akan pernah menyesal terhadap satu apa pun yang mereka tinggal di dunia, tinggal rumah besar, tinggal isteri yang cantik, tinggal kereta yang besar, kenderaan yang mewah. Tidak akan pernah mereka sesali, melainkan apa yang mereka akan menyesal adalah setiap saat yang berlalu dalam kehidupan dunia ini tanpa mereka isi dengan zikrullah, mengingati Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang kedua yang kita nak ambil kesimpulan daripada pertemuan kita pada hari ini, iaitu ikhlasul amal lillah. Iaitu pentingnya kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sisi Allah bukan yang menjadi pandangan Allah bukanlah kepada zahir kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tak pandang rupa paras kamu, tubuh badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum. Tempat pemerhatian Allah dalam diri manusia adalah hati kita dan amalan kita. Jadi kerana itu sedaya upaya kita cuba untuk mengikhlaskan amalan kita, kerana kita takut ikhlaslah merupakan satu perkara yang mana ulama mengatakan segala kesilapan yang kita buat di dunia ini, ulama boleh tegur kita kerana nampak amal kesilapan itu. Angkat takbir tak betul, boleh ditegur. Qiyam tak betul, boleh tegur. Ada kesilapan kita, tetapi ulama tak boleh tegur keikhlasan kita, kerana mereka tak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tak ikhlas. Ini rahsia Allah. Di hari akhirat nanti barulah Allah dedahkan. Di saat itu kita tak mampu lagi untuk memperbaiki keikhlasan tersebut. Keikhlasan cuma satu kali saja. Sebab itulah kita hidup cuma satu kali, tetapi bagilah dia kehidupan yang bererti. Itulah di antara khulasah daripada pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan semua daripada kita ni ikhlas, istiqomah, semoga dapat husnul dan khatimah. jangan sampai Allah sebutkan zabta, kita menipu dengan apa perjuangan, pengorbanan dan apa yang kita sumbangkan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Terima kasih Maulana. Mohon ampun dan maaf kita kekurangan masa untuk berbicara lebih lanjut lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa untuk sambung lagi dan lagi, insyaAllah, perkongsian dan peringatan untuk muhasabah kami dan kita semua, insyaAllah. Baik, terima kasih Maulana. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.